Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, qadimtul Madinah fajalastu ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت. قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال عمر قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد أو كما قال. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang yang bernama Abul Aswad radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Abul Aswad, aku datang ke Madinah dan aku duduk di sisi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika aku sedang duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, tiba-tiba dibawa lalu di depan Sayyidina Umar satu jenazah. Fa uthniya ala sahibiha khaira. Dan orang-orang yang ada di keliling Sayyidina Umar semua memuji, mengatakan mayat itu orang baik. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, wajabat. Sayyidina Umar kata wajib. Begitu. Summa murra bi ukhra. Kemudian lalu pula satu mayat lain di depan Sayyidina Umar. Fa'uthniya ala sahibiha khaira. Orang yang ada keliling kata mayat tu mayat orang baik. Sayyidina Umar kata wajabat. Sayyidina Umar kata wajib. Summa murra bithalithah. Kemudian lalu lagi satu mayat yang ketiga. Fa'uthniya ala sahibiha syarra. Maka orang pakat duk kata mayat yang ketiga ni mayat jahat, mayat orang jahat. Sayyidina Umar kata wajabat. Sayyidina Umar kata wajib juga.
Abu Aswad yang duduk sebelah Sayyidina Umar, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, wa ma wajabat ya amiral mu'minin. Dia kata, apa benda yang wajib-wajib ni? Lalu mayat hak mula tadi orang kata baik, kamu kata wajib. Lalu mayat yang kedua orang kata baik, kamu kata wajib. Lalu mayat yang ketiga orang kata jahat, kamu kata wajib. Maka dia kata, wa ma wajabat ya amiral mu'minin. Dia kata, apa benda yang wajib ni? Wajib apa ya amiral mu'minin? Dia tanya Sayyidina Umar begitu. Jawab Sayyidina Umar, qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata, aku kata macam Nabi kata. Nabi SAW dulu, waktu aku duduk sebelah dia dulu, orang buat lalu satu mayat depan dia. Orang duk kata mayat ni orang baik, Nabi kata wajib. Aku pernah duduk tepi Nabi satu masa dulu, orang buat lalu satu mayat pula. Orang kata mayat ni jahat, Nabi kata wajib. Oleh kerana dulu, waktu aku duduk dengan Nabi, lalu satu mayat orang kata baik, Nabi kata wajib. Lalu satu mayat orang kata jahat, Nabi kata wajib. Maka aku pun macam tu. Tadi lalu satu mayat yang mula orang kata baik, aku kata wajib. Lalu mayat yang kedua orang kata baik, aku kata wajib. Lalu mayat ketiga orang kata jahat, aku kata wajib. Aku kata kerana Nabi kata macam tu. Nabi SAW bersabda, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ayyuma muslim syahida lahu arba'ah bi khair adkhalahu Allahul jannah. Nabi SAW kata, mana-mana orang Islam yang disaksikan oleh 4 orang mengatakan dia orang baik, maka dia wajib masuk syurga. Nabi kata, Nabi pernah kata lagu tu. Nabi kata, ayyuma muslim, mana-mana orang Islam, tak kira mana-mana orang Islam, tak kira siapa. Ayyuma muslim, mana-mana orang Islam, syahidalahu arba'ah, 4 orang menjadi saksi kata dia orang baik, adkhalahul jannah, Tuhan pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Nabi kata macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab dengan sahabat-sahabat lain tanya Nabi, mereka kata, wasalatah, kalau 3 orang aja yang menjadi saksi kata dia orang baik, boleh tak dia masuk syurga? Qala Nabi, Nabi kata, wasalasah, Nabi kata ya, kalau 3 orang kata dia baik, dia wajib masuk syurga. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat kata lagi dekat Nabi, faqulna wa ithnan, kalau kata dia baik ni 2 orang aja, macam mana dia boleh tak masuk syurga? Qala Nabi, Nabi jawab, wa ithnan, Nabi kata ya, walaupun 2 orang dia boleh masuk syurga. Summa lam nas'alhu 'anil wahid. Sayyidina Umar kata, kami tidak tanya dah Nabi, kalau seorang macam mana, kami tak tanya. Nabi kata, kalau 4 orang kata dia ni orang baik, dia wajib masuk syurga. Sahabat kata, kalau 3 macam mana? Nabi kata, kalau 3 pun dia masuk syurga. Sahabat kata, kalau 2 macam mana? Nabi kata, kalau 2 pun dia masuk syurga. Sayyidina Umar kata, kami tak tanyalah kalau seorang macam mana. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan daripada hadis ni yang paling besar ialah, amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia. Itu kesimpulan paling besar. Amatlah beruntung orang yang jadi orang baik masa duduk dalam dunia ni. Orang baik, Nabi dah bagi penjelasan dalam banyak hadis Nabi. Di antaranya Nabi kata, orang Islam dan orang yang beriman, yang sebenar-benar Islam dan beriman itu ialah orang yang memelihara lidahnya, memelihara tangan dia daripada menyakiti sama-sama orang Islam. Itu orang baik, Nabi kata. Orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang man salimal muslimun, barang siapa yang menyelamatkan orang Islam lain, bilisani wa yadi, dengan lidahnya dan juga dengan tangannya. Itu di antara ciri orang baik. Tidak pernah guna lidah dia bagi sakit hati orang yang tidak sepatutnya disakitkan hati. Tidak pernah guna tangan dia buat bagi sakit orang yang tidak sepatutnya dia sakiti. Maka itu ciri orang-orang yang dikatakan sebenar-benar Islam oleh Nabi SAW.
Maka kesimpulan paling besar nombor satu ialah amatlah beruntung kalau sekiranya kita boleh jadikan diri kita orang baik. Yang kedua, Imam An-Nawawi di dalam nak menjelaskan hadis ni, Imam Nawawi kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia campakkan ke dalam hati orang ramai untuk nak kata satu orang tu baik ataupun jahat. Imam Nawawi kata begitu. Imam Nawawi kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan ke dalam hati orang ramai untuk nak kata dia ni orang baik ataupun orang jahat. Begitu. Kalau orang yang mati tu orang baik, sendirinya orang akan kata dia baik. Tak payah siapa upah, tak payah siapa ugut. Sendirinya orang akan kata orang hak mati tu baik. Pasal apa dia kata? Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala campak ke dalam hatinya rasa nak kata orang tu orang baik. Begitu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadikanlah diri kita ni orang baik. Kita tengok contoh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, seorang lelaki jumpa Nabi kerana dia nak tuntut hutang. Nabi biasa hutang dia, dah sampai hari Nabi patut bayar, Nabi tak bayar lagi. Maka dia ni pergi jumpa Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bahu Nabi, dia rentak. Ni, laki-laki yang nak tuntut hutang ni. Dia sampai di depan Nabi SAW, dia cekak kain selendang yang duduk atas bahu Nabi itu, dia cekak, dia rentak. Perbuatan dia ni menyebabkan dalam hadis dia kata, fahamma bihi ashabuh. Sahabat-sahabat Nabi berasa tak senang, berasa naik marah bila tengok benda ni jadi macam tu. Sahabat-sahabat Nabi yang selama ni cukup punya hormat dekat Nabi ni, tiba-tiba mai dia ni, dia cekak kain selendang atas bau Nabi, dia rentak sampai melayah Nabi ni. Maka sahabat-sahabat yang ada ni rasa tak senang dengan kekasaran yang orang tu buat pada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bila tengok sahabat dia bangkit nak pergi pukul kawan yang buat Nabi ni, Nabi kata ke sahabat dia, Nabi kata da'uhu, Nabi kata tinggalkan dia, biar pergi ke dia. Bila mereka bangkit nak pergi buat kawan ni, kawan yang buat kasak ke Nabi ni, bila orang bangkit nak pergi buat dia, Nabi kata da'uhu, Nabi kata biar pergi ke dia, jangan duk buat apa ke dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalah, Nabi kata maka sesungguhnya bagi orang yang berhak itu, dia boleh nak buat apa saja. Nabi kata bagi orang yang berhak, li sahibil haq, bagi orang yang ada hak itu, maqalah, dia boleh nak kata apa, dia boleh nak buat apa. Aku berhutang dengan dia dan hari ni cukup dah hari aku patut bayar hutang, tapi aku tak bayar lagi. Dia berhak untuk nak buat apa-apa ke aku kerana aku tak bayar hutang dia pada hari yang dijanjikan. Nabi boleh kata begitu. Kemudian Nabi SAW beralih dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, siapa ada duit tolong aku bayar dulu hutang dia ni, maka aku akan berhutang dengan orang yang tolong bayar hutang aku hari ni. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis yang kita baca, dia bawa kepada satu kesimpulan. Kesimpulan dia ialah usaha sedaya upaya biar kita jadi orang baik, baik pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baik pada Allah, manusia kata jahat pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan adakan manusia yang kata kita baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 12. Muka surat 12. Bab qauluhu ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya, iaitu bab pada menyatakan, menerangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kira-kira makna dia
bagi mereka itu penyukaan hati di dalam hidup dunia. Itu ayat Quran. Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya. Maksudnya bagi mereka maksudnya bagi orang-orang yang baik-baik, bagi wali-wali Allah, bagi golongan yang salihin, bagi orang yang baik-baik, mereka akan mendapat busyra. Busyra maksudnya good news, berita baik. Bagi orang-orang yang baik-baik, mereka akan mendapat berita baik ketika hidup dalam dunia. Begitu maksud ayatnya. Ketahuilah saudaraku, firman Allah ini telah ada bersalahan ulama pada tafsirnya. Ayat tadi ulama bagi berbagai-bagai tafsiran. Setengah daripada mereka telah mentafsirkan makna dan maksud busyra pada firman Tuhan itu sebagai mimpi yang betul. Ada sebahagian ulama kata busyra maksud dia mimpi yang betul. Dia mimpi, apa yang dia mimpi itu jadi sungguh. Maka mimpi dia tu dipanggil busyra. Ada orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik ni, Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia satu mimpi. Mimpi ni sebagai satu ilham daripada Tuhan, dan mimpi itu memang sungguh. Macam mana yang dia mimpi, macam tu jadi. Kita dah tengok pada bulan-bulan yang lepas, dia cerita mimpi ini terbahagi kepada 3. Satu, mimpi daripada Allah. Yang kedua, mimpi daripada syaitan. Dan yang ketiga, dia kata mimpi mainan tidur. Mimpi daripada Allah, di antaranya ialah mimpi macam ni. Mimpi yang dimimpikan oleh orang yang baik-baik. Dan mimpi yang dia dapat tu, mimpi tu adalah mimpi kebenaran. Macam mana dia mimpi, macam tu jadi esoknya, ataupun minggu depan, ataupun tak lama kemudian. Maka sebahagian ulama mentafsirkan ayat lahumul busyra fil hayatid dunya dengan maksud bagi mereka mimpi-mimpi betul ketika hidup dalam dunia. Bagi orang yang baik-baik, mereka akan mendapat mimpi yang betul semasa mereka hidup di dalam dunia. Bermula dalil mereka ini ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an rajul min ahli Misr qala sa'altu Abu Darda an qaulillahi ta'ala lahumul busyra fil hayatid dunya. Faqala ma sa'alani anha ahadun ghairuk illa rajulun wahid munzu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada penduduk Mesir. Satu orang laki-laki, dia penduduk Mesir, dia meriwayatkan hadis ni. Kata dia, aku tanya seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, tuan-tuan, kita biasa baca hadis dia di masjid ni dulu. Abu Darda satu orang sahabat Nabi yang dia ni cukup nak kata apa? Nak kata fanatik ke? Nak kata ta'asub ke? Dia cukup ta'asub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda. Sampai satu peringkat Abu Darda ni dia tak mahu dah ke dunia ni. Bini dia pun dia tak peduli. Apa pun dia tak peduli. Dia kira dia nak semayang, dia nak puasa, dia nak buat ibadat. Malam bukan masa tidur bagi Abu Darda. Malam adalah masa untuk semayang sunat dan siang adalah masa untuk puasa. Ni Abu Darda ni dia pernah jadi macam tu. Sehingga kan satu hari Salman, kita dah baca hadis ni dulu. Salman Al-Farisi pergi berziarah ke rumah Abu Darda ni. Bila dia sampai di rumah Abu Darda tak ada di rumah kerana dia ada di masjid. Salman jumpa dengan Ummu Darda, dengan isteri kepada Abu Darda. Bila jumpa Ummu Darda terus mengadu kepada Salman ni. Dia kata, Salman, dia kata, eloklah kamu mai. Salman kata, apa hal? Dia kata, aku nak bagi tahu dekat kamu pasal sahabat baik kamu ni, Abu Darda, suami aku ni. Dia tak mempedulikan lagi soal dunia dia ni. Sehingga apa pun tak buat dah, kerja pun tak buat dah, aku bini dia pun dia tak peduli dah, apa pun dia tak peduli dah, dia kira agama aja. Ni Abu Darda, sahabat kamu ni, dia tak jadi macam ni.
Tak lama lepas Ummu Darda duk mengadu dekat Salman tentang suami dia Abu Darda, balik Syekh ni. Dia balik tengok Salman, kawan baik dia ada di rumah. Dia terus panggil Salman masuk dalam rumah, dia pergi ke dapur, dia masak. Kerana dia sangat-sangat meraihkan tetamu, pergi ke dapur dia sendiri masak. Dia mai dekat Salman ni, dia kata kul, makan. Dia kata makanan yang aku masak ni. Salman kata kat dia, kita makan sama-sama. Dia kata inni sha'im. Dia kata aku puasa, kamu makanlah. Dia kata Abu Darda ni, dia kata dekat Salman, dia kata kamu makan, aku puasa. Salman kata kat dia, aku tak makan selagi kamu tidak makan. Oleh kerana Salman ni sahabat baik dia buka puasa, dia makan. Malam tu Salman tidur di rumah dia. Baru tidur saat dia bangkit nak semayang. Salman kata kat dia, Abu Darda, dia kata tidurlah, awal lagi, tidur. Dia pun nak hormat tetamu yang main rumah dia tidur. Dia tidur saat dia bangkit nak semayang pula Abu Darda ni. Salman kata kat dia, wahai Abu Darda, tidur, awal lagi, kata. Sampailah dekat nak subuh, dia jaga pula, dia nak semayang sunat. Maka Salman semayang sunat sama dengan dia. Habis semayang sunat, elok-elok masuk waktu subuh. Lepas habis semayang subuh dan sebagainya, Salman bagi nasihat dekat dia. Salman kata, Abu Darda, kamu dengar sini. Aku ada dengar Nabi SAW berpesan. Nabi kata, kamu ada hak terhadap diri kamu. Kamu ada hak terhadap keluarga kamu. Kamu ada hak terhadap semua benda. Maka berikanlah hak kepada semua benda yang berhak. Diri kamu ada hak, iaitu hak nak rehat. Jangan kamu dera diri kamu sampai tiap-tiap hari puasa, sampai tiap-tiap malam bangkit semayang malam. Kamu tak memberikan hak yang diperlukan oleh diri kamu, hak rehat. Kamu ada isteri kamu ada hak dekat kamu. Dia jadi isteri kamu, dia nak berseronok dengan kamu, kamu suami dia. Kamu perlu memenuhi keperluan isteri kamu. Maka beri hak kepada isteri kamu. Demikianlah dalam dunia ni ada banyak benda yang berhak terhadap kita. Kita perlu memenuhi hak mereka. Salman bagi nasihat ke dia. Dia diam saja, dia tak kata apa. Lepas dah habis Salman bagi nasihat ke dia, Salman balik. Abu Darda terus pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai dekat Nabi, dia cerita dekat Nabi apa yang berlaku. Dia kata, aku diziarahi oleh kawan baik aku, iaitu Salman Al-Farisi. Dia main rumah aku sedang puasa sunat. Dia suruh aku buka puasa. Dia tidur di rumah aku bangkit nak semayang sunat, dia suruh aku tidur. Sehingga dekat nak subuh, barulah dia sama dengan aku bangkit semayang sunat. Elok-elok habis semayang sunat, masuk waktu subuh. Lepas tu dia nasihat aku macam ni. Dia bagi tahu dekat Nabi. Abu Darda kata dekat Nabi, ya Rasulullah, betulkah apa yang Salman mai kata dekat aku? Nabi SAW jawab, Nabi kata, sadaqa Salman. Nabi kata, betul apa yang Salman kata. Ya. Tuan-tuan, benda ni kita kena sebut. Ada dalam ramai-ramai ada mengaji jadi macam ni ada. Sahabat Nabi sendiri ada jadi macam ni. 3 orang mai ke rumah Nabi SAW. Nabi tak ada, mereka tanya isteri Nabi, bagaimana amal ibadat yang dibuat oleh Nabi? Sayyidatina Aisyah cerita, Nabi ni buat macam ni. Sahabat yang 3 orang ni bila dengar Aisyah cerita ni, mereka rasa seolah-olah apa yang Nabi buat tu sikit. Lalu mereka kata, Nabi tak apalah. Mereka kata, Nabi, dia ni maksum. Kalau dia buat sikit pun tak apa dah. Kerana dia kok mana pun tak apa. Dia kata, kita tak boleh buat macam tu. Sebaliknya kita kena buat lebih daripada tu. Ni ekstrim 3 orang sahabat ni. Hak seorang tu kata, aku ni kira macam ni lah. Dia kata, aku nak puasa tiap-tiap hari, aku tak mau buka puasa. Hak seorang kata, aku macam ni lah. Aku nak semayang tiap-tiap malam, aku tak mau tidur. Hak seorang lagi kata, aku macam ni lah. Aku ni oleh kerana aku tak menikah lagi, aku tak mau menikah sampai bila-bila. Kerana menikah ni ganggu aku nak ibadat. Masa daripada sembang, Nabi dengar. Nabi terbit mai dekat mereka. Nabi kata, nanti sat dulu. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu 3 orang ni. Nabi kata, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada aku. Nabi kata,
Tapi aku, ada hari aku puasa, ada hari aku buka puasa. Tapi aku, ada hari aku bakit semayang malam, ada hari aku tidur, ada masa aku tidur. Tapi aku berumah tangga, beristeri dan sebagainya. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, barang siapa yang cuba nak bantah, tak mau ikut sunnah aku, maka dia bukan golongan aku. Nabi kata. Hadis-hadis ni tuan-tuan, hadis-hadis ni dia bukan nak mematahkan semangat orang nak buat ibadat. Tapi Nabi SAW tak mau orang yang buat ibadat ni sampai satu peringkat, dia memberatkan diri dia. Sampai satu peringkat pula, dia rasa agama ni leceh, menyusahkan dia. Ada orang jadi macam tu tuan-tuan. Ada orang jadi macam tu. Di satu ketika, dia ni bersemangat dalam soal agama ni, sampai semua orang salah. Dia mai satu peringkat lain pula, dia mai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian, dia tinggal agama, dia tinggal cukup jauh agama ni daripada diri dia. Maka Islam tak mau jadi benda-benda yang macam ni. Maka Nabi SAW kata, amalan yang paling baik itu ialah amalan biarpun sedikit, tetapi dia istiqamah di dalam amalan dia. Oh ni ajaran Islam tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita nak baca ni riwayat daripada Abu Darda. Satu orang yang pernah pada satu ketika dia jadi terlalu ekstrim dalam nak mengamalkan amalan Islam. Sehingga kan dia ditegur oleh sahabat dia yang juga sahabat baik Nabi, dan Nabi mengakui benar teguran itu. Kata dia, Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Kata dia tentang maksud firman Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya, yakni bagi mereka penyukaan di dalam hidup di dunia. Maka apakah ia penyukaan itu? Bila didengarnya soalku yang demikian itu, lalu dijawabnya. Penduduk Mesir tadi ni, dia mai ke Madinah, dia jumpa Abu Darda. Dia tanya Abu Darda, dia kata, ya Abu Darda, apa maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya? Bagi mereka kegembiraan ketika hidup dalam dunia. Apa maksud ayat ni? Maka berkata ia, jawab Abu Darda, tiada bertanya akan daku oleh seorang lain daripada kamu, daripada tafsir kalimah busyra pada ayat itu, melainkan seorang laki-laki sahaja. Iaitu dari semenjak bertanya aku akan Rasulullah SAW. Abu Darda kata, ni soalan yang kamu tanya ni, soalan ni siapa pun tak pernah tanya aku. Seorang aja yang pernah tanya aku, kamulah, dia kata. Dan aku pun dulu pernah tanya maksud ayat ni kepada Nabi SAW. Abu Darda kata, soalan yang kamu tanya aku ni, aku pernah tanya soalan yang sama pada Nabi dulu, dia kata. Maka katanya, sa'altu Rasulullah SAW faqala ma sa'alani ahadun ghairuk mundu unzilat hiya ru'ya salihah yarahal muslim aw turalah. Maksud dia, telah aku tanya Nabi SAW pada makna dan kehendak busyra pada ayat itu. Abu Darda kata, aku pernah tanya Nabi, lahumul busyra fil hayatid dunya. Apa makna busyra itu? Aku pernah tanya Nabi, dia kata. Maka sabda Nabi, tidak bertanya aku daripadanya oleh seorang selain daripada kamu, yakni semenjak diturunkan ayat ini. Nabi pun kata dekat Abu Darda, hang seorang aja pernah tanya aku ayat ni, siapa pun tak pernah tanya maksud ayat ni dekat aku. Kamu saja seorang yang pernah tanya aku maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya. Tuan-tuan tengok, ayat tu turun dekat Nabi. Siapa pun tak pernah tanya Nabi maksud ayat tu, kecuali Abu Darda. Kemudian Abu Darda dah tanya Nabi, Nabi dah bagi jawapan kat dia, siapa pun tak pernah tanya Abu Darda. Sehinggalah datang satu orang penduduk Mesir ni, dia ni seorang aja yang tanya Abu Darda. Begitu. Ialah maksud busyra itu ialah mimpi yang benar, dia kata. Itu dia. Nabi SAW waktu Abu Darda tanya dia apa maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kegembiraan di dalam hidup dunia, apa makna kegembiraan itu? Nabi jawab, maksud kegembiraan itu ialah mimpi benar. Maksudnya ialah Tuhan kata, bagi orang-orang yang baik-baik, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang soleh dan sebagainya,
mereka akan mendapat mimpi benar semasa hidup dalam dunia. Itu maksudnya begitu. Yang dilihat akan dia oleh seorang Muslim ataupun diperlihatkan baginya. Itu dia. Mimpi benang tu ialah sama ada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka mimpi ataupun mereka mimpi. Begitu. Sengaja Allah pilih dia untuk mendapat mimpi itu. Maka dia dapat melihat benda tu di dalam mimpi dia. Tak semua orang lah. Maknanya tak semua orang akan mendapat mimpi-mimpi yang baik-baik macam ni. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan kata dia ini hadis hasan. Ada tuan-tuan, orang yang alim-alim kadang-kadang dia mimpi. Dia mimpi ada benda nak jadi apa, macam mana dia mimpi. Seminggu lepas dia mimpi, jadi macam benda yang dia mimpi. Ada. Kadang-kadang dia mimpi dia sendiri nak mati. Selang sehari, selang 2 hari, dia pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang baik-baik. Allah bagi dekat dia signal. Allah bagi dekat dia satu isyarat tentang benda-benda yang nak jadi. Ini. Maka anugerah itu dinamakan busyra. Allah bagi dekat orang pilihan dia. Begitu. Kata Khazin. Khazin ni satu ulama tafsir. Kata Khazin di dalam tafsirnya begitu dia kata. Telah berkata setengah ulama, bermula jalan qaul ini ialah apabila kita tengok, apabila kita tanggungkan makna firman Allah, lahumul busyra itu atas makna mimpi yang betul. Maka zahir ini nas, maunya tiada boleh ditanggungkan ini hal, melainkan bagi mereka itu. Khazin di dalam kitab tafsir dia kata kalau kita kata lahumul busyra fil hayatid dunya itu maksudnya bagi mereka mimpi benang waktu hidup dalam dunia. Kalau kita tafsir macam tu, maksud dia ialah ini khusus kepada orang-orang yang saleh dan awliya Allah sahaja, bukan semua orang, dia kata. Bukan sah kata orang Islam akan dapat mimpi betul, tak, dia kata. Sebaliknya benda ni hanya berlaku kepada awliya Allah, kepada wali-wali Allah dan kepada golongan yang salihin, orang-orang yang saleh dan orang yang baik-baik saja. Begitu. Bermula kenyataan yang demikian kerana bahawasanya wali Allah itu ialah yang ada karam hatinya dan rohnya dengan zikrullah azza wa jalla. Itu dia. Yang kata wali Allah ni, dia kata hati dia ni karam. Dia kata ini bahasa yang digunakan oleh ulama tasawuf lah biasa ni. Hati dia ni karam, lemah dengan zikrullah. Maknanya tak ada masa orang lemah. Orang lemah ada masa tak? Tak ada masa. Orang lemah. Lemah dalam sungai. Tak ada masa nak bercakap, tak ada masa nak menapis, tak ada masa. Orang lemah ni kira sepenuh masa duk cuba nak apungkan diri dia di permukaan air. Dia tak ada masa dah untuk nak buat benda lain, melainkan satu benda aja, nak timbul atas air aja. Maka orang-orang yang menjadi wali Allah, hati dia lemah, hati dia karam dengan zikrullah. Dia tak ada masa nak buat benda lain, melainkan masa tu digunakan untuk zikrullah. Ni yang kata para wali Allah. Tuan-tuan, kalau baca cerita wali Allah ni kita takut, kita tak sampailah makam tu. Baca kitab Tazkiratul Awliya misalnya, cerita tentang peringatan para wali Allah. Ada di kalangan wali Allah ni, mereka sampai menghukum, sampai mereka sendiri menghukum diri mereka. Kalau sekiranya sedetik mereka tak ingat Tuhan, mereka kata mereka jadi kafir. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ada wali Allah yang sampai macam tu. Ada wali Allah yang bila dia terlupa dekat Tuhan, dia tak teringat Tuhan, dia tak zikir pada Tuhan, dia tulis di jubah dia pakai ni, dia tulis tu satu dosa, dia tulis dua, dia tulis. Bila dia tengok banyak tulisan di baju dia tu, tulisan yang menunjukkan dia terlupa Allah, dia menangis ni, tak tahu nak apa. Ini wali Allah ni, mereka ni duduk pada makam yang cukup rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk pada makam ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke mereka macam-macam karamah, macam-macam tanda kemuliaan. Di antara tanda kemuliaan dia ialah dia dapat mimpi-mimpi yang benar. Tapi jumpa dia cerita masalah kita kat dia dan sebagainya, dia kata tak apalah, nanti dia cuba buat semayang hajat, tengok macam mana. Selang 3 hari, selang seminggu, dia pergi cari kita. Dia abang, dia kata insya-Allah, dia kata tak lama kot Allah akan bagi kebaikan dekat kamu. Dia bercakap macam tu.
Cakap tu hasil daripada apa? Hasil daripada munajat dia dengan Tuhan, dan Allah bagi tahu dekat dia dalam bentuk mimpi dan sebagainya. Dia bagi tahu dekat orang yang minta tolong pada dia ni. Dia bagi tahu, insya-Allah dia kata masalah ni tak lama. Sahaja Allah akan lepas kamu daripada masalah ni. Dia pergi cakap lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu. Baik, kata Khazin lagi, telah berkata Al-Khitabi, pada segala ini hadis menguatkan bagi pekerjaan mimpi dan mentahkikkan martabatnya. Itu dia. Allah akan mentahkikkan, akan mengukuhkan lagi martabat wali Allah ini dengan mimpi betul dia ni. Dan hanya sahaja adalah dia satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuwah, dan ialah pada hak Nabi-Nabi. Begitu. Mimpi betul ini nombor satu sekali Nabi lah. Nabi tak ada mimpi karun. Yang kata Nabi-Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, kalau mimpi itu semua mimpi betul. Tak ada satu pun mimpi karut berlaku pada diri para Nabi-Nabi dan para Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dan tiada lain daripada mereka itu. Dan adalah sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam diwahyukan kepada mereka itu di dalam mimpi mereka itu. Nabi-Nabi. Kadang-kadang Nabi ini terima wahyu dalam mimpi. Kita dah baca dah dalam bab tauhid sana, dia cerita Nabi ini kadang-kadang terima wahyu dalam rupa malaikat turun mai. Malaikat turun dalam rupa manusia. Kadang-kadang malaikat turun dalam rupa asal malaikat. Kadang-kadang Nabi terima wahyu dalam bentuk dengar suara tapi tak nampak siapa. Kadang-kadang Nabi terima wahyu dalam bentuk faham. Faham lagu tu aja. Tak ada satu suara bunyi, tak ada nampak apa depan, tiba-tiba faham. Faham. Allah mencampakkan faham dalam hati Nabi, lepas tu Nabi boleh baca ayat yang diturunkan pada dia. Ini pelik, cerita turun wahyu kepada Nabi ni pelik. Kalau cerita malaikat turun mai bagi tahu, itu biasa. Cerita malaikat turun dalam rupa manusia, itu biasa. Cerita Nabi terima wahyu dalam bentuk bunyi suara, itu biasa. Nabi biasa terima wahyu dalam bentuk dengar bunyi loceng. Bunyi loceng, bukan bunyi suara, bunyi loceng. Habis bunyi loceng, Nabi boleh baca ayat Quran. Nabi biasa juga terima wahyu dalam bentuk Allah mencampakkan faham dalam diri Nabi. Tak ada apa-apa, tak ada suara, tak ada apa, tiba-tiba dapat wahyu. Demikian kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi terima wahyu dalam bentuk mimpi. Mimpi turun mai wahyu kepada dia. Maka mimpi para Nabi ini semua sekali benar, dia kata. Sebagaimana diwahyukan mereka itu di dalam jaganya. Macam itulah Allah boleh bagi wahyu waktu Nabi jaga, Allah boleh bagi wahyu waktu Nabi tidur dan Nabi mimpi. Begitu. Kata Al-Khitabi lagi, telah berkata setengah ulama, bermula makna hadis itu bahawasanya mimpi mukmin itu datang dia atas muwafaqah nubuwah, bukannya ia satu juzuk daripada Nabi. Ini ada sebahagian daripada ulama kata, kalau orang yang baik-baik mimpi, bukan makna dia nak jadi Nabi. Maknanya itu satu juzuk daripada benda yang Nabi-Nabi biasa terima. Bukanlah makna bila dia mimpi itu jadi betul, aku nak jadi Nabi kan? Ada. Yang tu tidak berlaku begitu, dia kata. Dan kata Al-Khitabi lagi dan lainnya daripada makna sabda Nabi, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, iaitu tinggal Nabi SAW menjadi Nabi 23 tahun atas qaul yang sahih. Nabi jadi Nabi 23 tahun. Umur 40 mula jadi Nabi, Nabi wafat umur 63. Jumlah Nabi menjadi Nabi ialah 23 tahun. Begitu. Dan adalah dahulu daripada itu 6 bulan Nabi melihat dalam mimpinya akan wahyu, maka ialah satu juzuk daripada 46 juzuk. Nabi 6 bulan sebelum dia dilantik jadi Nabi, waktu Nabi umur 39. 6 bulan sebelum dilantik menjadi Nabi, 6 bulan sebelum terima wahyu di Gua Hira, 6 bulan sebelum tu Nabi sudah terima satu mimpi. Dan mimpi itu mimpi benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata itu satu juzuk daripada nubuwah. Belum jadi Nabi lagi, tapi sudah menerima satu mimpi seolah-olah sudah jadi Nabi pada masa itu.
Dan kata qil bahwasanya mimpi itu mudah-mudahannya bahawa ada padanya mengkhabarkan yang gaib. Maka ialah satu daripada beberapa martabat nubuah. Maka iaitu sedikit pada sisi nubuah. Kerana bahwasanya tiada harus dibangkitkan Allah kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu nabi dan mensyarakkan bagi syariat dan menerangkan segala hukum mustahil lah. Lepas pada Nabi Muhammad mustahil dah ada nabi. So selepas daripada Nabi Muhammad, kalau siapa dapat mimpi dan mimpi itu betul, itu bukanlah bermakna dia nak jadi nabi. Cuma mimpi betul itu salah satu daripada juzuk nubuwah, juzuk kenabian, bukan menjadi nabi. Begitu. Dan tiada mengkhabarkan dengan gaib selama-lamanya, dan tak ada orang yang akan mimpi perkara gaib semasa hidup dia. Maka apabila berlaku bagi seseorang itu di dalam mimpinya mengkhabarkan perkara gaib, nescaya adalah ini qadar satu juzuk daripada nubuwah dan bukannya dia menjadi nabi. Dan apabila berlaku yang demikian itu bagi seseorang dalam mimpinya, nescaya adalah ia benar, dia kata. Kalau satu-satu orang tu mimpi dan mimpi itu jadi sungguh, maka itu mimpi benar dan mimpi itu mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah menunjukkan dia jadi nabi. Dia ulang banyak kali, dia takut orang salah faham tentang benda ni. Masalah tafsir busyra di dalam Quran yang ni dia ulang lagi lah. Dia ulang benda yang kita baca tadi. Kata Khazin di dalam tafsirnya dan kata qil pada tafsir ayat lahumul busyra fil hayatid dunya itu bermula kehendaknya ialah puji bagus ketika di dalam dunia ini. Ini pendapat yang kedua. Dia kata maksud perkataan lahumul busyra bagi mereka kegembiraan. Maksud kegembiraan itu ialah dalam dunia ni orang puji kata kita ni baik. Begitu. Dan di akhirat dijanjikan syurga. Siapa yang di dalam dunia ni orang ramai pakat kata dia ni baik, maka dia memang baik dan di akhirat dia akan dapat syurga. Begitu. Dan dalil atas yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ialah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ar-rajulu ya'malu minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaih." Katanya, ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri khabar kiranya ya Rasulullah kepada hamba akan seorang laki-laki berbuat ia daripada satu kebajikan, lalu dipuji akan dia oleh orang atasnya. Satu orang sahabat tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana ni? Dia kata, saya buat benda baik. Dia kata, lepas tu orang pakai duk puji saya. Macam mana cerita ni? Kira boleh ke tak boleh? Islam suruh kita buat baik, maka kita pun buat baik. Bila kita buat baik, orang duk puji kita. Ni cerita dia lagu mana ni? Bila orang puji kita ni boleh ke tak boleh ke apakah? Sebab ada dalam hadis Nabi kata, kalau mai satu orang puji kamu di depan kamu, maka ambil pasir tebak di muka dia, Nabi kata. Maka dia pergi jumpa Nabi SAW. Abu Dzar, sahabat Nabi, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku buat benda baik kerana agama suruh buat baik. Tapi bila aku buat baik, orang puji aku. Ni kira macam mana ni? Qala, tilka ajilun busyral mu'min. Jawab Nabi SAW, maka itulah yang segera daripada penyukaan orang mukmin. Telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nabi kata kat dia, itu menunjuk, itu adalah tanda bahawa kamu akan mendapat janji baik di akhirat. Nabi kata begitu. Kalau atas dunia orang pakat kata kamu baik, maknanya akhirat kamu akan dapat syurga yang baik. Nabi kata begitu. Kalau orang pakat duk kata dia ni baik, orang kata dia ni baik, jumpa orang kata dia ni baik, Nabi kata itu adalah satu pujian yang menunjukkan kamu akan mendapat kebaikan di hari akhirat. Begitu. Kata Syekh Mahyuddin An-Nawawi, telah berkata ulama, makna busyra yang disegerakan baginya dengan kebajikan, maka ialah dalil bagi busyra yang ditangguhkan baginya di dalam akhirat. Dengan firman Allah, busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar. Bermula penyukaan sekalian kamu pada hari ini ialah syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai.
Dan ini busyra yang disegerakan. Dan itu dalil atas redha Tuhan padanya dan kasih Tuhan baginya. Mana-mana orang yang semasa di atas dunia lagi sudah dapat benda-benda macam ni. Busyra ni, penyukaan hati ni dah dapat sejak di dalam dunia lagi. Itu menunjukkan, itu menjadi satu dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi syurga kepada dia di akhirat. Dan akan diperkasihkan dia kepada makhluk sebagaimana katanya. Kemudian dihantarkan baginya qabul di dalam bumi. Tuhan akan buatkan penduduk bumi semua kata dia ni baik. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni ada musuh. Tapi musuh pun sebenarnya kata Nabi Muhammad baik. Musuh, Nabi Muhammad ada musuh. Tapi musuh pun sendiri, mereka kata Muhammad ni orang baik. Cuma mereka marah dekat Nabi Muhammad ni pasal Nabi Muhammad kata apa yang mereka buat salah. Marah pasal tu. Tapi mereka kata Nabi Muhammad baik. Mereka marah dekat Nabi ni pasal Nabi larang mereka sembah berhala. Pasal Nabi larang mereka minum arak. Pasal Nabi kata berjudi tak boleh. Pasal Nabi kata berzina ni benda yang boleh mendatangkan dosa. Akhirat kena azab neraka. Mereka tak boleh dengar benda ni. Pasal benda ni mereka duk buat lama dah. Bila main Nabi Muhammad pergi duk habang benda hak mereka duk buat lama dah, benda hak mereka suka ni tak betul mereka marah ke Nabi. Tapi mereka sendiri kata Nabi Muhammad ni orang baik. Maknanya mereka mengaku Nabi Muhammad ni orang baik. Begitu. Dan ini sekaliannya apabila memuji akan dia orang-orang dengan ketiadaan melentang daripadanya bagi puji mereka itu. Dan jika tiada maka melentang itu dikeji akan dia. Tapi kalau sekiranya mai depan-depan puji cara depan-depan duk melentang depan tu puji itu pula nampak tak ikhlas, maka itu sudah jadi tidak baik. Ada juga orang macam tu, dia mai depan-depan dia kata baguslah lugu tu lugu ni, nampak sangat dia saja-saja nak puji kita kan, nampak sangat sampai kita pun nak sedar. Tak payahlah sampai tara-tara tu, nampak sangat mai depan-depan kita ni, mai kata ni sampai kita jadi lugai balik. Ni karut dah, dia kata sampai macam ni tak maulah puji macam ni. Puji hak sebenar ni ialah puji di belakang. Orang kata kita baik, tu puji sebenar. Ataupun depan kita cakap ala kadar, nak kata kita baik, cukup, jangan lebih-lebih. Begitu. Dan kata setengah daripada ulama yang muhaqqiqin, apabila berbimbang seseorang hamba Allah dengan Allah, nescaya terang hatinya dan penuh cahaya. Itu dia. Golongan al-muhaqqiqun ni, mereka kata kalau sekiranya manusia sentiasa ingat pada Allah, hati terang. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah, hati terang. Tentu orang yang hafal Quran tu hati terang, hari-hari hafal Quran. Tentu pergi masjid negeri Pulau Pinang tu, pergi tengok budak-budak mahat tahfiz masjid negeri tu, tempat mereka masjid aja. Tempat mereka masjid lain daripada masuk kelas, masuk kuliah, lain pada duduk masjid. Tuan-tuan pergi tengok anak-anak orang kita, orang Malaysia yang mengaji di Universiti Madinah kan, selain daripada kuliah di universiti, tempat mereka di masjid, di Masjid Nabawi tu. Duduk dalam masjid nak buat apa tuan-tuan? Duduk dalam masjid baca Quran. Daripada baca Quran, zikir. Tak ada nak buat kerja lain. Duduk dalam tu zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Orang yang nak pegang Quran, baca Quran dalam masjid, tentu ada ayat semaya. Orang yang macam ni, dia kata apa? Nescaya terang hatinya. Terang hati. Kalau hati tak terang, tak ingat 30 juzuk Quran kan. Kita hafal ayat saja dah sampai lah duk lupa, duk culang cali, baca lain yang kuning pun tak ingat tak ingat habis lagi kan. Tiba-tiba mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke mereka kelebihan, mereka boleh hafal 30 juzuk Quran. Makna ini menunjukkan mereka ni hati terang. Begitu. Dan penuh cahaya. Dia kata hati mereka ni terang dan penuh bercahaya. Maka limpah daripada cahaya yang dalam hati itu terbit atas muka. Itu dia. Muka tuan-tuan. Kita tengok orang semayang ni kita kenal. Kita tengok orang tak semayang kita kenal. Kita tengok muka orang semayang ni, muka tu kita tahu ni orang semayang. Kita tengok muka orang tak semayang ni, tu sahabat lah kata semayang, kita tengok kita tahu muka dia tak ada cahaya. Tak ada cahaya. Dia keruh satu macam Maka orang yang selalu ingat Allah, dia kata yang pertama hati dia terang bercahaya,
cahaya dalam hati tu terbit, terpancar pada muka. Air muka dia tu jadi jernih, bersih, berseri-seri. Begitu. Maka zahir atasnya rupa khusyuk dan khudu', dia kata. Nampak pada rupa dia tu, nampak ketenangan. Kita boleh tumpang tenang pada muka dia. Kita belum dengar nasihat dia, kita belum dengar cakap dia, kita tengok muka dia, air muka dia, kita boleh tumpang dah, kita boleh tumpang ketenangan muka dia tu. Begitu. Maka dikasih akan dia oleh orang-orang dan memuji mereka itu akan. Orang yang macam ni manusia suka kat mereka. Tengok muka dia, tengok air muka dia, sendirinya manusia rasa suka dekat dia. Manusia tahu dia orang baik-baik. Manusia jumpa dia, manusia minta supaya dia doakan kepada manusia lain. Kita akan jumpa bab tu akan datang. Kita akan jumpa akan datang ni bab macam mana kita disuruh supaya mendekati orang-orang yang macam-macam ni, orang yang baik-baik macam ni, mendekati dia, mempelawar dia ke rumah kita dan meminta dia mendoakan untuk kita. Jumpa orang-orang macam ni jangan lepas peluang. Buat baik dengan dia. Nombor satu, buat baik dengan dia. Jangan buat musuh orang macam ni. Jangan buat musuh. Buat baik dengan dia. Lepas buat baik dengan dia, pelawar dia main rumah kita. Kalau dia boleh main rumah kita macam sahabat pelawar Nabi main ke rumah. Sahabat pelawar Nabi main ke rumah, minta Nabi semayang di satu tempat dalam rumah dia. Tempat Nabi semayang tu, dia kata, la attakhizuhu musalla. Aku nak jadikan tempat kamu semayang ni ya Rasulullah sebagai musalla, tempat aku semayang sunat. Tu nak ambil berkat Nabi SAW tu. La tak ada dah, Nabi tak ada dah. Yang ada al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mewarisi nabi-nabi yang dahulu. Kita tengok orang-orang yang kita yakin dia ni mewarisi apa yang Nabi buat dulu. Buat baik dengan dia. Pelawar dia mai rumah kita. Jamu makan pada dia. Minta dia doakan kesejahteraan kita dan keluarga kita. Ni disuruh oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia kata maka itulah yang segera busyra baginya. Kalau kita buat lagu tu, maka kita akan mendapat kebaikan yang segera. Dia kata kita akan dapat kebaikan yang segera dengan sebab kasih Allah baginya dan keredaan Allah ke atasnya. Dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kasih ke orang tu, kita kasih ke orang tu, maka Allah kasih ke kita juga. Begitu. Dan berkata Az-Zuhri dan Qatadah di dalam tafsir, Al-Bushra maksudnya ialah turun malaikat dengan penyukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika maut. Qatadah ni pun ulama tafsir juga, Qatadah. Tentang kalau baca cerita tentang Qatadah ni, dia punya nak buat diri dia ni ingat ayat Quran. Qatadah, dia hafal Quran. Dia nak pastikan ayat dia hafal tu ingat. Dia suruh orang ikat dia. Dia duduk macam duduk mencangkung tu, dia duduk macam tu, dia suruh depa berkas dia keliling. Ikat perut betih dia, ikat sampai belakang dia, ikat dia sampai dia tak boleh nak menguat. Dia suruh orang buat ke dia macam tu. Dia kata selagi dia tak ingat ayat dia hafal ni, jangan buka ni ikat ni. Tu dia disiplin dia nak boleh ingat ayat Quran sampai macam tu. Ni Qatadah. Apa Qatadah kata tentang maksud ayat lahumul busyra fil hayatid dunya? Kata dia, busyra itu ialah penyukaan yang Allah bagi ketika orang menghadapi sakratul maut. Dia kata itu maksud busyra. Orang yang baik-baik, orang beriman, orang-orang yang dekat kedudukan di sisi Allah ni, waktu nak mati ni Allah pelihara dia. Itu maksud dia. Allah pelihara dia, Allah lindung dia daripada gangguan iblis syaitan. Tuan-tuan, kita dah cerita banyak dah tentang benda ni. Bagaimana orang yang nak mati ni, orang nak mati ni apa benda dia nampak? Dia nampak macam-macam. Orang nak mati ni dia nampak macam-macam. Dia nampak rupa, macam-macam rupa mai ke dia. Siapa yang dia paling kasih masa dalam dunia, maka rupa tu akan mai depan dia. Kalau dia paling kasih mak dia nampak rupa mak dia mai ke dia. Dekat sakratul maut, dekat nyawa nak terlucut keluar tu, nampak rupa mak dia mai ke dia. Kalau dia paling kasih dalam dunia ni anak dia ada anak seorang aja, dia sangat sayang dekat anak seorang ni. Dekat nak mati, dia nampak muka anak tu mai ke dia. Anak
ataupun mak ataupun siapa-siapa yang dia kasih ni mai depan mata dia, dia nampak dekat dia nak mati tu, mai ajak dia suruh mati atas agama lain daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini saat-saat yang paling genting dalam hidup manusia dalam dunia ni. Saat nyawa nak terbit keluar tu, sampai last minute tu, Allah masih mengizinkan iblis syaitan mai duk kacau kita yang nak mati. Maka orang yang baik-baik, orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang rapat dengan Allah, awliya Allah, para wali Allah, orang-orang yang macam ni, dekat dia nak mati, Allah pelihara dia. Lahumul busyra fil hayatid dunya, kata Qatadah, seorang ulama tafsir, dia kata orang yang baik-baik, Allah Subhanahu wa taala akan pastikan dekat nak mati dia mendapat khabar kesukaan daripada Allah bahawa dia akan masuk kubur. Kubur dia akan menjadi taman daripada taman syurga Allah. Dia selamat daripada gangguan iblis syaitan. Begitu. Dan menunjukkan atas tafsir yang demikian itu ialah firman Allah. Dia bersandar kepada satu ayat Quran, firman Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya turun atas mereka itu malaikat. Maksudnya turun ke atas orang yang nak mati ni para malaikat. Kalau orang jahat nak mati boleh syaitan mai. Tapi kalau orang baik-baik, orang yang beriman, orang-orang yang soleh ni nak mati, turun mai dekat depa ni para malaikat Allah. Dalam Quran Tuhan kata begitu. Berkhabarkan bahawa jangan takut sekalian kamu dan jangan duka cita. Dan bersenanglah dan bersenang hatilah kamu dengan mendapat syurga yang adalah dijanjikan sekalian kamu akan dia. Itu dia. Tuan-tuan, benda ni kita nak percaya tak percaya, kita nak mati esok kita percaya. Kan? Orang yang nak mati ni tidak ada kecuali, seorang pun tak ada kecuali akan lalu keadaan ni. Masa tu tahulah, masa tu tahu aku ni baik ke jahat ke, tahu dah, masa tu tahu dah. Nyawa tak terbit keluar lagi, tahu dah kita ni baik ke jahat. Kalau baik, kubur nak jadi taman syurga. Kalau jahat, kubur nak jadi lubang api neraka. Tahu dah masa nak mati, belum mati lagi, tahu dah. Hadis yang selalu kita sebut, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi habaqkan kita. Orang nak mati ni, kalau dia orang baik, malaikat akan mai duduk sebelah kanan dia berpakaian serba putih. Bila mai hak duduk sebelah kanan tu, malaikat berpakaian serba putih, faham dah, kata dia akan jadi orang baik. Alhamdulillah. Tapi kalau dia orang jahat, malaikat mai, tapi malaikat mai pakaian serba hitam duduk sebelah kiri. Bila jadi macam ni, tahu dah, kata dia nak jadi orang jahat. Dia ni min ahli syaqawah, daripada orang-orang yang jahat-jahat. Tahu dah, kubur hak dia nak masuk saat lagi akan menjanjikan lubang daripada lubang api neraka Allah. Selama dia nak tunggu bunyi sangkakala tu, selama itulah dia duduk dalam kubur. Kubur dalam rupa lubang api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat Quran pun ada sebut tentang benda ni. Tuhan kata tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka, masuk kepada orang yang baik-baik, para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mai kata dekat depa ni, la takhaf, janganlah kamu takut. Tak usah takutlah. Apa yang kamu akan lalui ini adalah satu laluan yang telah pun dilalui oleh semua manusia yang mati dahulu daripada kamu. Malaikat mai abang. Ni, sat lagi kamu akan melalui apa yang dinamakan sakratul maut. Apa yang kamu nak lalu sat lagi, biasa bagi semua manusia. Malaikat kata, la takhaf, tak usah takut. Wala tahzanu, tak usah susah hatilah. Malaikat kata, tak usah susah hati. Kami akan buat benda ni secara paling sopan. Kami akan buat ni, kami akan lucutkan nyawa keluar daripada badan kamu ni dengan cara paling terhormat. Kerana kamu orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannah. Malaikat kata bergembiralah dengan khabar syurga yang akan menjadi hak kamu tak lama dah selepas ni. Allati kuntum tu'adun, yang mana syurga itu sesuatu yang dijanjikan sekalian oleh Allah kepada kamu semua. Begitu. Dan kata apa daripada Ibni Abbas,
Bermula busyra dalam dunia ialah ketika maut datang akan mereka itu oleh malaikat dengan penyukaan. Dan di dalam akhirat, yang ni kemudian daripada keluar nyawa mukmin, maka naik ke langit dengan dia kepada Allah dan diberi sukacita dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabit dalam hadis sahih. Sabit daripada hadis sahih. Kita bila mati, roh kita keluar. Roh yang keluar ni, kalau roh kita roh yang baik-baik, dia dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan daripada hadis yang sahih. Mati aja kita ni, roh terbit keluar aja, roh tu dibawa oleh malaikat, dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima kedatangan roh itu dengan sambut yang menyukakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Nabi kata, kalau yang mati tu orang jahat, roh dia tu roh yang keji. Nabi kata roh tu tak boleh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, kerana bila dia sampai di langit pertama, roh tu ditendang oleh malaikat. Dia tak boleh naik menghadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tidak sudi untuk menerima menghadap roh yang jahat seperti ini. Ini diterangkan di dalam hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni lagi tak mati tak nampak benda ni, tentu susah nak abang. Lagi tak mati tak nampak benda ni. Kalau Tuhan bagi nampak, Allahu Akbar, beriman seluruh penduduk bumi. Bukan orang Islam, seluruh penduduk bumi, agama apa, bangsa apa, semua sekali tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tunjuk benda ni, bagi biji mata boleh tengok. Tuhan kata, la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Nescaya beriman seluruh penduduk bumi semua sekali kalau sekiranya ditunjukkan tentang benda-benda yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata mimpi itu manakah waktu yang terutama? Dalam banyak-banyak masa bilakah mimpi ni paling baik? Time yang paling cantik mimpi bila? Dia kata sesungguhnya bermimpi boleh jadi dan boleh berlaku mana-mana waktu tidur. Mimpi ni dia kata bila-bila pun boleh jadi. Bukan kata waktu tidur, waktu jaga pun mimpi. Ada juga orang macam tu. Waktu jaga ni duk celik elok, mimpi rupanya. Tidur lebih-lebih lagi. Pejam-pejam mata tu, pejam mimpi lompat mah. Okay? Jadi mimpi ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Tetapi tidaklah semua waktu tu serupa jua pada masa datang benar dan betul mimpi itu. Bahkan ada waktu mimpi yang paling utama dan yang cukup terpakai. Dan mimpi yang benar ialah mimpi benar-benar pada waktu sahur. Dia kata tu dia. Mimpi paling benar dia kata adalah mimpi ketika waktu sahur. Waktu sahur ni bila? Bagi orang zaman moden lah ni, dia kata waktu sahur, awal pun waktu sahur, macam dia duduk makan sahur pukul 11. Dia kira dia ambil tiket ekspres. Dia kata malahan nak bangkit sekali lagi, makan siang. Dulu dia kata makan dadah. Lepas tu bila dia kena tangkap orang ada dadah ni, dia kata makan siang. Dia kata nanti dia orang pukul 11 makan siang lah. Sekali lagi tak gaduh bangkit lah. Ini tak bagus. Ini tak bagus. Pasal apa tak bagus? Pasal dia bercadang tak mau bangkit. Sedangkan bulan puasa, bulan yang disuruh kita banyak buat ibadat. Jadi bangkitlah, bangkit makan sahur pada waktu sahur. Waktu sahur yang paling baik Nabi sebut bila? Sepertiga akhir daripada malam. Maksudnya dekat subuh. Dekat nak subuh tu. Kalau subuh nak 5 minit, bangkit pukul 5.45 makan. 5.45 bangkit makan. Walaupun seteguk ayam, walaupun sebiji buah kurma, itu sahur yang paling baik. Bangkit itu, bangkit, gosok gigi, ambil ayat semayang tahajud 2 rakaat. Lepas tu makan kurma sebiji. Itu berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Time yang macam tu, time dekat nak subuh tu, itu dia panggil time sahur. Time sahur ni, masa sahur ni adalah masa kalau siapa-siapa mimpi, itu mimpi paling utama. Kata Nabi SAW begitu. Bermula dalil yang menunjukkan mimpi waktu sahur itu cukup terpakai ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Sa'idin anin Nabi SAW qala asdaqur ru'ya bil ashar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW sabda,
sebenar-benar mimpi ialah pada waktu sahur. Itu dia. Nabi kata begitu. Mimpi yang paling boleh pakai adalah mimpi dekat nak syok-syok. Dia kata. Kerana waktu sahur adalah waktu hati kita pada masa itu ada lapang. Dan pula pada masa itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritalah hadis lain pula. Nabi SAW ada sebut itu waktu Allah turun rahmat kepada manusia. Itu waktu Allah turun rahmat kepada manusia. Orang yang paling kerap bangkit pada waktu tu, waktu dekat nak subuh tu adalah orang yang paling banyak mendapat rahmat Tuhan. Bahkan dalam sebuah hadis lain pula dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap malam pada sepertiga akhir daripada malam Allah turun ke langit dunia. Dia kata sepertiga akhir daripada malam, maksud dekat subuh, Allah turun ke langit dunia, ila sama'id dunia. Dia kata ke langit dunia. Dan Allah berfirman di langit dunia kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Allah kata, barang siapa minta sesuatu pada aku pada masa ni, aku akan makbulkan pada dia. Barang siapa minta ampun kepada aku pada masa ni, aku ampunkan dia. Hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang banyak sebenarnya, peluang tu ada banyak. Kadang-kadang manusia ni dia duk kira nak pergi Mekah. Dia duk kira nak pergi Mekah, nak pergi umrah, nak pergi haji. Pasal apa? Pasal nak pergi berdoa dekat multazam. Dia tak tahu, bukan multazam saja, di rumah kita pun ada masa, ada waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa bila? Menjelang subuh, sebelum subuh. Sebelum masuk waktu subuh tu, itu time mustajab doa. Sebab Allah kata, mintalah apa pun pada aku bagi. Minta ampun kepada aku ampunkan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bab ma jaa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya melihat dia akan daku dengan sebenarnya. Ini hadis ini sebenarnya. Siapa mimpi tengok Nabi, sesungguhnya yang dia tengok itu adalah Nabi. Begitu. Ketahuilah saudaraku, mimpi melihat Nabi SAW ada berlaku pada orang yang dikasih Nabi dan ia kasih akan Nabi. Benda ni berlaku. Dan dia berlaku pada siapa? Pada orang yang dia cukup sayang dekat Nabi dan Nabi sayang dia. Kan? Nabi sayang dia pasal apa? Pasal dia sayang Nabi. Dia sangat sayang kepada Nabi. Dia sangat tidak boleh dengar kalau orang hina Nabi. Dia sangat marah apabila ada orang duk mengecik-ngecik, mencerca dan sebagainya, benda yang tak elok kata pada Nabi. Dia sangat marah. Bukan dia buat-buat marah, dia memang marah. Dan dunia ni ada dua. Ada orang buat-buat marah, buat-buat marah, tapi marah tu marah mulut aja, tapi hati tak berasa marah pun. Tapi ada orang dia marah di hati ni, marah sungguh. Bila dengar kata ada orang cerca Nabi, ada orang hina Nabi, hati ni cukup sakit. Walaupun dia tak terbit di mulut, tapi Allah tahu dia cukup sakit hati bila orang kata ke Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia sayang Nabi. Macam kebanyakan orang hari ni lah, sayang anak. Tak boleh siapa kata apa anak dia. Anak dia orang main abang kata bukan jahat, main abang kata nakal pun, kawan abang tu dandan jadi musuh dia. Pasal apa? Pasal dia sayang sangat ke anak dia. Dia tak boleh dengar, telinga dia tak boleh dengar orang kata anak dia jahat. Tu sayang. Maka orang ni dia sayang Nabi. Sayang ni sampai peringkat telinga ni tak mau dengar orang kata tak elok ke Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang macam ni sebenar-benar sayang kepada Nabi, Nabi sayang kepada dia, dia insya-Allah akan dapat mimpi untuk jumpa Nabi SAW. Dan terkadang ada juga berlaku pada orang yang tidak kasih akan Nabi Muhammad itu, bermimpi akan dia. Ada juga orang yang tak kasih Nabi tapi duk dapat mimpi. Mimpi itu seolah-olah kata dia jumpa Nabi, seolah-olahnya begitu. Tapi dia diterang kat kita. Ada mimpi sebagai dilihat ia, yang dilihat Nabi seperti asalnya. Ada kadang-kadang berubah rupanya pada pakaiannya dan lainnya. Macam-macam. Ada orang dia mimpi jumpa Nabi,
Dia nampak Nabi dalam mimpi dia tu semacam yang dia duk baca dalam hadis cerita tentang Nabi. Banyak hadis tuan-tuan cerita pasal Nabi ni. Di antaranya sahabat Nabi, bila orang tanya dia, tabi'in tanya dia, kamu sahabat kamu pernah jumpa Nabi, boleh tak kamu cerita dekat aku Nabi ni rupa macam mana? Tabi'in, golongan tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi. Orang yang dan jumpa Nabi dipanggil sahabat. Generasi selepas sahabat dia panggil tabi'in. Tabi'in dia tak dan jumpa Nabi. Maka mereka ni teringin sangat nak tahu rupa Nabi macam mana, akhlak Nabi macam mana, Nabi ni macam mana. Maka mereka tanya sahabat, sebab sahabat dan tengok Nabi. Bila dia tanya bagaimana Rasulullah, bagaimana yang dikatakan Rasulullah ni, kamu pernah tengok Rasulullah, macam mana Rasulullah ni? Sahabat cerita, Rasulullah ni apa? Rasulullah ni ahsanan nasi wajha, adalah satu orang manusia yang rupa dia, wajah dia, rupa paras dia paling elok di kalangan manusia yang ada. Kita tengok rupa orang ni 1001 dah rupa manusia, kita tengok ada yang kita berkenan, kita tertarik, kita rasa muka jernih dan sebagainya. Hak kita kata rupa dia jernih, bersih, elok tu, Nabi lagi jernih, lagi elok daripada dia tu. Ahsanan nasi wajha. Begitu. Ada sahabat macam-macam cerita yang mensifatkan tentang Nabi SAW. Dia duk belajar benda ni, dia baca hadis, dia tahu sifat-sifat Nabi. Bila dia mimpi, macam yang dia baca dalam hadis tu, sifat tu semua ada pada orang yang dia mimpi tu. Dan orang tu dalam mimpi mengaku kata dia Nabi. Ada yang macam tu, dia kata. Maka apabila seseorang itu mimpi akan dia, yakni mimpi akan Nabi, maka tidaklah dikatakan mimpi melihat lain daripada Nabi SAW. Kalau dia memang mimpi macam mana yang dia duk baca dalam hadis tentang rupa Nabi, macam itulah rupa yang dia nampak dalam mimpi. Hak tu Nabi lah, memang Nabi betul, dia kata. Sama ada berbetulan dengan sifatnya atau lainnya. Bermula dari berbetulan dengan sifat, maksud sifat akhlak Nabi, ataupun lainnya, ataupun pakaian Nabi. Berbetulan. Kan kita duk baca hadis Nabi ni, Nabi kata apa? Aku paling gemar memakai kamis. Nabi kata kamis ni jubah jenis butang sampai sekat ni. Kamis ni butang sampai sekat ni, macam baju Melayu ni tapi baju labuh. Yang ni dia panggil kamis. Untuk tu kata baju tok, baju kamis. Nabi kata aku sangat gemar memakai kamis. Dia mimpi Nabi pakai kamis. Begitu. Baik. Bermula dalil menunjukkan yang demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia diriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, siapa melihat ia akan daku dalam mimpinya, maka sesungguhnya melihat ia akan daku dengan sebenarnya. Tiada lain orang yang dimimpikannya dan dilihatnya itu. Kerana syaitan tidak boleh merupa seperti rupa aku. Itu dia hadisnya terang begitu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Abi Qatadah dan Ibni Abbas dan Abi Sa'id dan Anas dan Abi Malik Al-Ashja'i daripada bapaknya, dan Abi Bakrah dan Abi Juhaifah, dan katanya ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mimpikan Nabi Muhammad itu adakah dikatakan dilihat lain daripadanya? Ada tak ada? Dia kata boleh jadi macam tu. Dia kata dia mimpi jumpa Nabi, sebab orang yang mai dalam mimpi dia tu mengaku kata dia Nabi. Mungkinkah orang yang mai itu sebenarnya bukan Nabi? Begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, telah bersalah-salahan ulama pada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah itu. Maka kata Ibnul Baqilani, maknanya bahawasanya dilihatnya akan Nabi yang sebenar itu tidaklah nama ingau-ingauan sahaja. Ini ada ulama kata, kalau kata mimpi jumpa Nabi, ni bukan mengigau. Bukan mengigau, yang tu memang betul dah jumpa Nabi. Dan tiada pula dikatakan melihat Nabi yang ditukarkan rupanya dan dirinya oleh syaitan. Dia kata memang betul Nabi dah, bukan syaitan berupa apa dah. Itu kata dia. Dan katanya lagi, dan terkadang melihat akan dia oleh orang yang mimpinya atas kesalahan rupanya yang ma'ruf. Dia kata
Seperti dilihatnya akan dia orang yang putih janggutnya. Dan terkadang melihat akan dia oleh dua orang dalam mimpinya pada zaman yang satu. Seorang yang nampak akan dia dalam mimpinya ia di masyrik, dan seorang ini nampak dia di maghrib. Dan melihat akan dia oleh tiap-tiap daripada dua orang itu pada tempat yang sama. Dia kata kalau macam tu, kalau berlaku macam tu, dia mimpi jumpa satu orang. Dalam mimpi dia tu mai satu orang, tapi dia menyalahi rupa yang ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya yang diketahui oleh orang semua. Orang semua tahu Nabi Muhammad SAW ni rambut dia panjang mana, ada dalam hadis. Orang semua tahu yang kata Nabi Muhammad SAW ni dahi dia luas ke kecil ke, ada keterangan dalam hadis. Orang semua tahu yang kata Nabi Muhammad SAW ni janggut dia putih ke hitam ke, ada dalam hadis. Orang semua tahu Nabi Muhammad SAW ni dia suka pakai kamis warna putih. Sekali-sekala dia pakai kamis warna hijau. Sekali-sekala Nabi pakai kamis warna hitam. Ini semua ada keterangan dalam hadis, dan benda ni ma'ruf, diketahui oleh orang semua. Tiba-tiba dia mimpi lain daripada yang ma'ruf, yang orang tahu. Dia mimpi, mai dalam mimpi dia satu orang, dia kata ada janggut kalau oren. Lepas tu pakai seluar jeans misalnya. Lepas tu orang tu pergi kata dia Nabi. Masalahnya ialah dalam mimpi dia mimpi satu orang laki-laki, orang tu kata dia Nabi. Tapi rupa yang mai dalam mimpi dia tu adalah rupa yang menyalahi rupa ma'ruf. Adakah benda ni boleh diterima sebagai mimpi? Sebagai mimpi jumpa Nabi? Tapi kalau dia mimpi mai dalam form yang dia ada jumpa dalam hadis, mai dalam form jubah putih, rupa dia macam mana, dahi dia macam mana, apa semua ni ada keterangan dalam hadis. Mai dia cek balik dalam hadis, memang macam tu orang describe rupa Nabi SAW. Itu lain. Yang ni dia mimpi dalam form yang berlainan. Tapi yang peliknya dalam mimpi itu orang tu mengaku kata dia Nabi. Macam mana kes ni jadi? Dia kata adakah itu juga boleh dianggap sebagai mimpi jumpa Nabi? Dia kata. Maka dia beritahu di situ dan telah menghikayatkan oleh Al-Marazi daripada Ibn Al-Baqilani, kemudian katanya dan berkata orang lain, bahkan hadis itu ditanggung atas makna zahirnya. Bermula kehendaknya siapa melihat akan dia, yakni akan Nabi, maka sesungguhnya melihat dia akan dia, dan tiada mani' yang menegak daripada yang demikian itu. Dia kata yang maksud kata bila mimpi jumpa Nabi memang Nabi betul, bukan orang lain. Maksudnya tak ada mani', tak ada benda yang menghalang daripada rupa Nabi yang sebenar tu. Bila dia mai rupa lain, itu sudah jadi mani', maka itu bukan Nabi. Mimpi pakai seluar pendek, mai dalam mimpi dia satu pi dua abang kata Nabi, ni kawan. Pasal apa? Pasal rupa yang mai dalam mimpi dia tu rupa yang menyalahi rupa Nabi yang diketahui oleh orang semua daripada hadis. Ini cara dia kata tanda-tanda kita nak tahu mimpi tu sebenar ke tak lah. Bukan sebarangan mimpi mai lagu mana pun sah kata bunyi kata mengaku Nabi, terus anggap kata itu Nabi, itu tak betul. Dia kata dia mesti mai dalam rupa yang dijelaskan di dalam hadis tentang rupa Nabi SAW. Dia mesti mai macam tu. Baik. Kemudian dia kata dan bermula akal itu tiada boleh memalingkan maksudnya hingga terpaksa kepada memalingkan dia. Ini nak cerita pasal itulah. Nak cerita pasal mimpi yang mai adalah rupa yang tak betul, maka itu semua adalah bukan mimpi Nabi SAW sebenarnya, dia kata. Tapi kalau mai dalam rupa yang dijelaskan di dalam hadis sebagai rupa Nabi, maka itu adalah Nabi SAW yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab iza ra'a fil manam ma yakrahu ma yasna'. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan apabila melihat seorang dalam mimpinya akan barang yang dibenci, apa patut dia buat. Mimpi benda hak dia tak suka, benda tak elok. Mimpi dia kena lenggang kereta api misalnya. Mimpi pelik-pelik. Mimpi dia kena lenggang kereta api. Mimpi dia terjun bangunan tinggi. Mimpi jenis tak elok ni. Apa patut dia buat bila dia terjaga daripada mimpi-mimpi yang macam tu? Kemudian dia akan masuk bab maja' fi ta'biri ru'ya. Ini cerita pasal ta'bir mimpi. Mimpi kalau macam ni bagaimana ta'bir dia? Kemudian dia masuk bab fi ta'wili ru'ya wa ma yustahabbu minha wa ma yukrah.
iaitu cerita tentang ta'bir mimpi dan barang yang disukai daripadanya dan barang yang dibenci akan dia. Lepas ni dia banyak duk main cerita ta'bir mimpi. Tuan-tuan boleh dengar, lepas tu boleh pasang tengok dengan mimpi yang tuan-tuan duk jumpa. Dia nanti main contoh kes yang berlaku zaman Nabi, sahabat mimpi macam ni. Pergi tanya Nabi, Nabi pun beritahu maksud dia lagu ni. Kita dengar esok, terpasang tengok hak kita biasa mimpi. Apakah satu petunjuk yang ada di dalam mimpi itu? Wallahu a'lam. Satu soalan. Kisah ibu bapa sebelum meninggal dunia, mereka pesan kepada ahli keluarga terdekat dengan mengatakan kepada anak perempuannya, ibu dan bapa tidak benar ataupun tidak merestui kamu kahwin dengan orang luar daripada negara ini, sedangkan anak perempuannya ingin berkahwin dengan orang dari luar negaranya. Adakah amanat yang sebegini mesti dipatuhi dari segi syarak, sedangkan jodoh Allah yang tentukan? Yang kedua, adakah berdosa sekiranya langgar amanat yang dikatakan oleh ibu bapa yang meninggal dunia itu? Minta penjelasan. Dia begini tuan-tuan, pesan ataupun wasiat, ini kita kata wasiat lah. Dia kata kalau dia mati, kalau cerita hidup, cerita lain pula. Cerita mati, cerita lain pula. Kalau masih hidup, bapa ni dia anggap wali mujbir, wali yang ada kuasa veto. Dia boleh menentukan dengan siapa anak dia nak kahwin. Dia ada kuasa veto. Terutamanya apabila anak tu pilih laki-laki yang tak baik. Anak pilih laki-laki yang tak baik untuk dijadikan suami, sedangkan pak ada calon laki-laki baik untuk anak dia. Jadi anak nak dikahwin juga dengan laki-laki tak baik itu, bapa ada kuasa veto. Dia boleh batalkan hasrat anak dia dan dia boleh paksa anak dia kahwin dengan laki-laki baik yang menjadi pilihan dia. Ini kerana bapa adalah wali mujbir, wali yang ada kuasa memaksa. Tapi bila pak dah mati, kan, tak ada dah wali mujbir dia ni. Cuma pak tinggal pesan saja. Pak kata kalau boleh kamu esok ni kahwin dengan orang Pulau Pinang, jangan kahwin dengan orang luar daripada Pulau Pinang. Bapak tak mau kamu menikah orang Johor. Kemudian bapak dia mati. Adakah wasiat bapak tu boleh diguna pakai? Kalau sekiranya anak langgar, adakah anak berdosa? Itu persoalannya. Baik, jawapan dia tengok. Kalau sekiranya pilihan anak tu orang yang baik-baik, maka anak memilih untuk kahwin dengan orang yang di luar daripada negeri dia, walaupun bapa dia tak suka, pilihan itu dibenarkan oleh agama. Hatta kalau pak masih hidup sekalipun, pak masih hidup, anak nak kahwin dengan satu laki-laki pilihan dia, dan laki-laki ni laki-laki yang baik. Baik di sini, baik dari segi agama lah. Ukuran dia ukuran agama. Pak tak bagi. Pak tak bagi dengan alasan pak tak berkenan gitu aja. Bukan alasan syarak lah. Bukan alasan laki-laki tu akhlak tak elok ke, jahat ke apa dah. Cuma pak tak berkenan aja. Pasal apa? Pasal bukan orang Pulau Pinang misalnya. Pasal itu aja pak tak berkenan. Sedangkan pak pun tak ada pilihan siapa-siapa orang yang lebih baik ke apa, tak ada. Kan? Anak dia boleh mengadu kepada qadhi tentang benda ni. Ini dari segi fiqh munakahat Islam. Anak boleh pergi mengadu dekat qadhi. Dia mengadu kata saya berkenan dekat satu orang laki-laki, dia ni orang baik. Tapi masalahnya pak saya tak suka. Qadhi bertanggungjawab kena panggil laki-laki, budak perempuan dia berkenan mai jumpa dia. Dan qadhi bertanggungjawab memeriksa budak laki-laki ni, pastikan dia ni baik ke tak baik. Lepas tu qadhi dikehendaki panggil pak budak perempuan ni mai kat dia, kemudian qadhi dikehendaki menasihat pak budak perempuan ni suruh terima budak jantan hak baik ni. Lepas nasihat, qadhi boleh tanya kepada bapa budak perempuan ni,
Baik, sekarang ni saya nak tanya kamu mau tak mau bagi anak perempuan kamu kahwin dengan budak laki-laki yang saya dah pastikan dia ni baik ni? Kalau pak ni kata saya tetap tak mau, Kadi akan kata lagi sekali, baik, saya akan tanya lagi sekali dekat Encik setuju tak setuju bagi anak Encik kahwin dengan laki-laki yang dia pilih, sedangkan laki-laki ni laki-laki yang baik? Kalau pak dia kata saya tak setuju, saya tak setuju, Tok Kadi jangan masuk campur, dia kata lagu tu. 2 kali tanya, bapa enggan membenarkan anak perempuan dia kahwin dengan laki-laki baik ni, maka bapa ni dianggap sebagai wali adal dalam fiqh. Wali adal maksudnya wali yang engkar, tak mau nak bagi anak kahwin dengan orang baik. Qadi boleh mengambil alih tugas mengahwinkan anak perempuan dia dengan laki-laki baik tadi. Ini peruntukannya ada di dalam undang-undang syariah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal matlamat dalam rumah tangga Islam ni, matlamat dia ialah nak bagi orang perempuan dapat suami yang baik. Itu matlamat dia. Jadi kalau dah mai depan dia ni orang yang baik, bagi jadi bang. Pasal apa? Pasal mudah-mudahan dengan berkahwin dengan orang baik ni, anak perempuan akan jadi anak perempuan yang baik sampai akhir hayat dia. Saya dah cerita dah dulu kan. Siapa nama dia? Saya lupa dah. Sa'id bin Zubair ke apa kan? Ada seorang anak perempuan cukup cantik. Anak khalifah berkenan ke anak dia. Dia tak bagi. Khalifah sendiri mai rumah dia. Sa'id bin Musayyab, bukan Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Musayyab, dia tabi'in dan juga satu orang ulama hadis yang terkenal. Ada orang baca Sa'id bin Musayyab, ada orang baca Sa'id bin Musayyib, dua-dua pun boleh sebut. Sa'id bin Musayyab ni ada anak perempuan cukup cantik, sampai semua orang tu bercakap pasal anak perempuan dia cantik, anak perempuan dia ni. Khalifah pun berkenan kepada anak perempuan dia ni. Khalifah nak bagi kahwin dengan anak khalifah. Khalifah sendiri main meminang, dia tak bagi dekat khalifah. Selepas khalifah main meminang, dia tak bagi. Esoknya dia cari anak murid dia seorang nama Abdullah. Dia cari anak murid dia kata, wahai Abdullah, dia kata, kalau aku nak bagi anak perempuan aku dekat kamu mau tak? Abdullah ni kata, untuk guru pun melawak kasar ni lah. Okay? Anak perempuan dia orang semua patut sebut takkan nak bagi ke aku apa pun tak ada, dia kata. Dia jawab dekat tok guru dia kata, saya tak pernah mimpilah benda macam ni. Sa'id bin Musayyab kata ke dia, Abdullah, saya tanya kamu, kalau saya nak kahwinkan anak perempuan saya dengan kamu mau ke tak ke? Allah ni nampak tok guru dia serius, dia pun katalah, dia kata, lah macam ni lah tok guru, saya abang terang saya apa pun tak ada, saya dah apa pun tak ada, hatta cincin besi pun tak ada, dia kata. Dia kata cincin berlian Habib jual apa memang tak ada lah. Dan Habib jual semua tak ada masa tu. Dan kalau ada pun dia tak boleh beli, dia tak ada apa. Dia kata saya ni, dia potong cakap tu dia kata saya ni macam ni aja. Dia kata cincin besi pun tak ada. Kalau sekiranya nak buat cincin, tak ada. Cincin besi pun tak ada. Saya ni apa pun tak ada, dia kata. Sa'id Musayyab serius kata kat dia kali ketiga, aku tanya kamu, kalau aku nak kahwinkan anak aku dengan kamu, aku bukan tanya harta kamu ada banyak mana, aku tak tanya semua. Kalau aku nak kahwinkan anak aku dengan kamu mau ke tak ke? Terpayah dekat tok guru ni, dia kata mau. Dekat mau. Akad nikah terus. Bagi anak dia hak cantik jelita satu negeri tu bercakap pasal cantik anak dia ni, bagi menikah dengan Abdullah yang tak ada apa ni. Berita dia bagi kahwin dengan Abdullah ni sat aja sampai ke telinga khalifah. Sat aja. Khalifah marahlah. Pasal apa? Pasal khalifah melihat perbuatan Sa'id bin Musayyab ini sebagai menghina dia. Orang kaya tuan-tuan, memanglah dia selalu ingat lagu tu. Dia rasa perbuatan Sa'id bin Musayyab ni menghina dia. Dia satu khalifah, kaya raya, duit banyak dan sebagainya, di meminang, ditolak mantah-mantah. Sudahlah tolak dia. Kalau tolak dia, pergi bagi kahwin dengan anak Raja Rom ke apa, kata apa, tolak pergi bagi kahwin dengan dia ni, apa pun tak ada.
Awak anak aku tahu mana tu. Jadi begitu. Marah dia. Dia mai jumpa balik Sa'id bin Musayyab ulama pada zaman dia. Depa hormat ulama. Mai jumpa dalam rupa marah. Dia kata dekat Sa'id bin Musayyab ni, aku mau penjelasan. Kenapa pinangan aku ditolak? Pasal apa kamu kahwin ke anak kamu dengan dia ni? Apa jawab dia ni? Dia jawab mudah ya. Dia kata pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang perempuan ni ala dini zauji. Dia mengikut agama suami dia. Karena tu aja dia kata. Sebab Nabi kata orang perempuan dia ikut agama suami dia. Maka aku lebih yakin dengan agama anak murid aku, Abdullah ni. Maka aku yakin masa depan agama anak aku. Dia kata. Dia jawab lagu tu aja. Dan khalifah pun bila dengar lagu tu sengak terus. Terus salam balik ke rumah. Itu dia tuan-tuan. Kan? Jadi ni cerita kata Islam dia mengutamakan jodoh tu jodoh yang baik. Balik kepada soalan sahabat kita ni, kalau sekiranya bapa dia pesan jangan kahwin dengan orang luar daripada Pulau Pinang ke, luar daripada Malaysia ke apa ke, tapi kalau sekiranya anak dia diberkenan dengan satu orang laki-laki yang baik agamanya, maka melanggar pesan bapa dalam bab itu tidak salah di sisi agama. Tidak salah. Pasal apa? Pasal masa hidup pun boleh lawan. Kalau pilihan bapa dengan pilihan dia lebih baik daripada pilihan bapa. Baik dari segi agama. Nah, baik. Dia kata adakah berdosa? Jawab dia tak berdosa. Soalan satu lagi. Dia kata Ahmad berhutang dengan Ali RM50 30 tahun dulu. Lama dah dia kata. Tapi kedua-dua terlupa dengan kehendak Allah. Kawan bagi hutang pun sampai terlupa dah. Mula-mula ingat juga. Ingat tapi dah lama dah tak bayar lupa begitu. Kawan berhutang ni pun terlupa. Ahmad hendak bayar hutangnya 30 tahun kemudian. Tapi Ali minta wang yang lebih. Kerana nilai RM30 dulu lebih besar. Adakah ini dia anggap sebagai riba? Riba. Itu dia anggap riba. Kan dia hutang 30 tahun dulu. 30 tahun dulu boleh beli basikal sebiji. Lah ni RM30 berapa ringgit? RM50. Kan? Bukan kata beli basikal, nak beli handle basikal pun tak lepas. Kan? Jadi nilai duit dulu besar. Kan? Orang tua dia boleh tiang dekat cucu dia. Dia kata hampalah boros. Dia kata pergi sekolah bawa sampai tengah RM2 sampai RM2. Aku lu bawa seduitnya. Tak salah cerita lagu tu. Kan? Lah keluar seduit. Tak boleh lah. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Dulu betul lah. Dulu ada skepiang, ada apa, seduit pun boleh beli macam-macam. Kan? Dulu budak-budak dapat duit seduit putih. Dulu budak dulu dapat duit seduit putih. Seduit cukup 5 duit. Cukup 5 duit kayu basikal roda 3. Pergi kedai depan tepi jalan beli asam katuk. Asam katuk lah budak lah pun tak tahu asam katuk tu apa dia. Kan dulu ada asam katuk. Kan? Pergi beli asam katuk. Duit apa? Duit seduit ada 5 duit. 5 duit tu bawa pergi kedai boleh beli asam katuk. Lah kalau pergi beli asam bayar seduit dia katuk. Dia katuk kita tak boleh lah. Dan nilai kecil lah. Jadi sahabat kita ni dia nak tanya logik. Kalau 30 tahun dulu pinjam RM50